أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إلى آخir ayat. Sadaqallahul azim. Dihormati si para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli dan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita dapat menyelesaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan seterusnya kita berehat seketika dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini berikan sedikit manfaat buat kita insya-Allah. Apa yang kita akan kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapatkan manfaat. Hadis daripada Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilati bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'isa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aisa min rahilatihi fabaina huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan 'indahu فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه المسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik merupakan sahabat Nabi SAW. Kita kalau belajar hadis memang dalam kitab-kitab yang biasa tidak dituliskanlah daripada Anas bin Malik kemudian kepada siapa, kemudian kepada siapa, kemudian kepada siapa sampailah kepada Imam Muslim, Imam Bukhari, Ibnu Majah, begitu. Itu dia panggil sanad. Okay, tapi dalam kitab-kitab yang besar-besar, kitab Imam Al-Bukhari, Imam Muslim yang besar-besar itu semua adalah
Tapi kalau dalam kitab 40 hadis 40 Imam Nawawi, tak ada. Di Riyadhus Salihin tak ada. Sebab dia nak short kan. Terus sahaja kita tahu hadis itu datang daripada sahabat yang bernama siapa. Riwayatnya riwayat Imam Al-Bukhari. So daripada Imam Bukhari pergi kepada sahabat tadi tak dituliskan sanad. Sebab pertama sebab nak short kan petikan hadis itu. Tapi kalau betul-betul kitab hadis dia ada tulis sanad. Jadi orang yang belajar tentang hadis dia perlu kenal siapa tu. Daripada Imam Bukhari ambil daripada siapa, ni guru dia ambil daripada siapa, guru ni ambil daripada siapa. Semua tu kena kenal. Kenal tu bukanlah maksudnya kita jumpa dia. Kenal tu memang ada ilmu rijal tu. Mengenali siqah dia, tak siqah dia, pernah terlupa ke, pernah menipu ke, tu semua. Suatu hadis-hadis itu dia boleh jatuh status menjadi daif, menjadi hasan, menjadi daif jiddan, berkemungkinan disebabkan perawi-perawi hadis tu. Okay, disebabkan berkemungkinan perawi-perawi hadis itu ada kurang sikit daripada sudut 5 kriteria untuk menjadikan hadis itu sahih. Hadis itu sahih kerana 5 kriteria. Hadis itu memang daripada Nabi, cuma disebabkan di tengah-tengah itu ada mungkin kita tak apa nak kenal atau mungkin ada masalah dengan perawi itu, jadi hadis yang Nabi sebut tu dia menjadi dhaif. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Macam tu, itu ilmu hadis lah. Untuk kita yang mungkin tak belajar hadis, yang mungkin kita belajar hadis, mungkin kita biasa dah dengar bab-bab ni semua. Jadi Anas bin Malik ini antara sahabat Nabi yang juga paling banyak meriwayatkan hadis. Dia antara yang top 5. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, Anas bin Malik ni yang kita tengah cerita, Aisyah isteri Nabi, dan Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Okay, yang paling tinggi Abu Hurairah lah 5,374 hadis. Anas bin Malik termasuk di kalangan 5 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab apa dia paling banyak? Sebab dia banyak duduk dengan Nabi. Sebab apa dia banyak meriwayatkan hadis? Kerana dia duduk dengan Nabi. 10 tahun tu memang dikerap dan banyak dengan Nabi. Sebab Anas bin Malik ini merupakan khadam Nabi SAW. Khadam ni maksudnya orang yang berkhidmat lah. Khadim. Isim fa'ilnya adalah khadim, orang yang berkhidmat. Orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan bukan hanya ada Anas bin Malik saja yang berkhidmat dengan Nabi. Ramai. Ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Asla' bin Syurai, ada ramai lagi yang menjadi khadam Nabi. Ada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, ini semua adalah khadam Nabi. Khadam ni bukan hamba. Hamba lain. Hamba statusnya jatuh. Tapi khadam statusnya tinggi. Kita berkhidmat kepada orang yang mulia, mulialah khadam tu. Okay? Kita berkhidmat kepada Nabi, so mulialah khidmat khadam tu. Jadi disebutkan tentang hamba lain dengan khadam. Jadi Anas bin Malik ni saya rasa kita dah pernah sebutkan juga, walaupun saya mengajar di sini tentang Ashabul Rasul, tak sampai lagi kepada cerita Anas bin Malik ni, tapi saya rasa saya dah banyak kali juga cerita tentang hadis. Ada juga cerita tentang Anas bin Malik ini. Sebab Anas bin Malik ini dia jauh beza umur dengan Nabi SAW. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, usia Nabi 53-54 tahun, Anas baru 10 tahun. Jadi kita tahulah ketika mana Nabi wafat, 11 hijrah, Anas baru 20 tahun. Sebaya dengan Abdullah bin Umar, belas tahun. Anas dipanggil sebagai sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Sahabat-sahabat junior dia panggil. Itu Anas bin Malik. Dan usia Anas bin Malik memang panjang. Diriwayatkan memang dia antara yang paling akhir daripada kalangan sahabat yang meninggal dunia. Itu semua berkat doa Nabi lah. Nabi doakan untuk Anas bin Malik ketika mana Ummu Sulaim, mak dia, hantar kepada Nabi SAW, Anas bin Malik ni, dan Ummu Sulaim minta doa kepada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, tolong doakan untuk Anas. Nabi pun angkat tangan dan doa pada Allah untuk Anas bin Malik, Allahumma tawil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa aghfir zambahu. Ya Allah, panjangkan usia Anas bin Malik. Nabi doa untuk panjang usia. So sini dalil menunjukkan bolehlah kita doa untuk panjang umur. Kan? Ni kadang ada orang panjang umur dia tak nak doa. Buat apa kita nak doa panjang umur? Allah dah tetapkan dah umur kita berapa? Memanglah Allah yang tahu, kita tak tahu.
Jadi kita kena doa supaya doa kita dimakbulkan Allah. Berkemungkinan memang kita punya umur tu di Lauh Mahfuz memang panjang. Ada orang doa panjang pun tapi pendek juga umur dia. Tapi usaha untuk doa. Sebab Nabi doakan untuk Anas bin Malik. Kan? Panjang pun panjang mana sangat yang kita nak. Takkanlah sampai umur 100 lebih. Kan? Panjang tu maksudnya panjang. Panjanglah supaya kita boleh beramal soleh, beribadat. Sekurang-kurangnya cukup. Panjang tu supaya kita ni boleh ruang untuk bertaubat. Ni kita punya hadis cerita pasal taubat pagi ni kan. Tapi nak sebutkan bahawa boleh minta umur panjang. Boleh. Tapi tambahlah sikit. Kadang-kadang kita doa untuk orang yang apa? Sana Helwah ni kan. Birthday, hari jadi. Apa? Selamat hari jadi, panjang umur kata dia kan. Tambahlah sikit panjang umur dalam ketaatan. Sebab kadang kita ada yang kita tengok dan kita dengar orang yang panjang umur ni ada juga yang tak taat. Panjang umur. Iblis panjang umur tak taat juga pada Allah. Memang Allah iktiraf dia dah memang dia takkan beriman pada Allah. Iblis panjang umur dia sampai hari ni hidup lagi iblis. Dia hidup sebelum Nabi Adam diciptakan sampai hari ni masih lagi hidup. Mana Ustaz tahu Allah sebut dalam Quran. Dia minta pada Allah supaya dipanjangkan usianya. Dia minta pada Allah. Tujuannya apa? Fa bi'izzatika, demi kemuliaan engkau wahai Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Pasti dan pasti aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam ini. Semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia bagi kunci siap tu. Melainkan yang aku tak boleh hasut dan tak boleh sesatkan adalah orang yang ikhlas. Hamba engkau yang ikhlas wahai Allah, aku tak akan boleh hasut. Bagusnya iblis tu dia nak hasut tapi dia bagi tahu kelemahan dia. Allah lah bagi tahu dalam Quran. Tapi nak sebutkan bahawa apa? Iblis panjang umur tapi dia tidak taat. Kita tak naklah jadi macam tu. Kan? Dajjal pun panjang umur. Dia hidup zaman bila? Setiap nabi-nabi dan rasul akan diperingatkan oleh rasulnya kepada umat-umatnya tentang Dajjal. So maksudnya Dajjal ni hebatlah. Power lah Dajjal ni. Sebab setiap zaman, setiap nabi, setiap rasul akan peringatkan umatnya tentang Dajjal. Apatah lagi dengan zaman kita. Sahabat Nabi pernah jumpa Dajjal. Kan? Sahabat Nabi pernah jumpa Dajjal. Tamim ibn Aus Ad-Dari. Waktu tu dia belum Islam lagi lah. Dia ni orang Palestin. Tamim ibn Aus Ad-Dari, Syam lah. Dulu tak panggil orang Palestin, orang Syria. Dulu tu semua Syam. Syam ni Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. So dia duduk di tanah Palestin tu lah. Tapi dia orang Syam. Dia sebut itu. Dan Tamim ibn Aus Ad-Dari ni kan dia belayar dengan sahabat-sahabatnya 20-30 orang. Akhirnya lost, hilang kawalan kapal dia, terdampar di sebuah pulau. Hadis ni popular tuan-tuan. Pasal Dajjal memang popular. Dan dia pun turun daripada kapal tersebut, tengah duduk tengok ada seekor binatang datang pada dia. Tengok binatang tapi boleh bercakap. Kan? Kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, aku tengok depan, aku tengok belakang penuh dengan bulu. Jadi tak tahu apa jantina dia. Sehingga aku tanya pada dia, waihat ma anti? Celaka kau siapa ni? Maksudnya kau ni apa? Sebab nak kata binatang boleh bercakap. Nak kata manusia macam binatang. Macam tu. Maka dia kata, anal jassasah. Aku ni adalah al-jassasah. Aku ni adalah apa? Al-jassasah ni ada ulama bahaskan tentang al-jassasah ni. Ada yang kata, yalah macam-macam lah dia punya pendapat para ulama. Tapi yang kita nak ceritakan ni bahawa Al-Jassasah ni kata pada Tamim dan juga sahabat-sahabat dia ada satu orang laki-laki yang sedang tunggu di dalam gua ni. Itu yang dia pergi dalam gua itu, dia tengok satu orang laki-laki itu sedang diikat rantai, dibelenggu. Tangan tu diikat di belakang tengkuk, lututnya didekatkan dengan dada, diikat. Itu yang dia cerita tentang apa berlaku di Tasik At-Tabariyah. Tasik At-Tabariyah ni kalau bahasa Inggerisnya Sea of Galilee lah. Dan buka di internet nanti keluarlah, jumpa. Di Palestin, Tasik ni. Lepas tu ditanya pula tentang Nakhlu Baisan, ladang korma Baisan pun di Palestin. Lepas tu ada air mata air yang ditanya tentang air mata air itu masih lagi ada ataupun tidak. Semua tu ditanya ada lagi ataupun tidak. Tasik itu masih banyak tak air? Ladang kurma tu masih banyak tak tamar dia? Kemudian ada tak satu orang laki-laki yang mengaku diri sebagai Nabi? Yang keempat tu boleh tanya.
Tak ada, nama dia Muhammad, dia duduk di Mekah dan dia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki itu kata, beruntunglah orang yang mengikut dia kerana tidak lama lagi aku akan keluar. Dan dia kata, ana Masihud Dajjal. Akulah Ad-Dajjal, kata laki-laki tadi. So maksudnya Tamim ibn Aus Ad-Dari dah bertemu dengan Dajjal. Balik itu nanti bila dia masuk Islam baru dia cerita balik pada Nabi SAW. Dan riwayat itu diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Sebab Nabi baca cerita tu Nabi ceritakan balik pada sahabat di mimbar. So ini je hadis satu-satunya yang Nabi tak berjumpa tapi Nabi cerita riwayat. Wah, hebat hadis. Tamim ibn Aus Ad-Dari. So point saya ialah Dajjal juga panjang umurnya daripada zaman Nabi. Berkemungkinan sebelum daripada tu dah ada. So kalau hari ni dia masih ada sebab Allah janji bahawa Dajjal tu akan keluar di hujung-hujung akhir zaman. Maksudnya kalau ikut tempoh ni dah 1400 tahun dah umur dia. Mana panjang lah, panjang. Tapi taat. Tak taat. Sebab tu kita nak supaya Allahumma tawil umrahu bila Nabi doakan kepada Anas bin Malik, ya Allah, panjangkan usianya, tapi tambahkan sikit kalau kita doakan orang. Panjangkan usianya dalam ketaatan. Yang biasa kita wish birthday kan. Murahkan rezeki dalam keberkatan. Tambahkan sikit dan sihat walafiat. Doa itu boleh, tak ada masalah sebab daripada hadis Nabi SAW. Wa akthir malahu, perbanyakkan juga harta bendanya. Anas bin Malik memang selepas wafatnya Rasulullah dia jadi orang yang kaya di Kufah, di Basrah. Sekarang ni namanya Iraq, Iran. Wa waladahu, banyakkan juga anak pinaknya. Anak-anak pinak dan cucunya semua sampai 100 orang. Itu antara berkat doa Nabi. Dan waghfir zambahu, ampunkan dosa Anas bin Malik. 4 doa ini Nabi doakan kepada Anas bin Malik. So ini dibenarkan di dalam Islam. Dan Anas bin Malik dia meninggal tahun 104 Hijrah. Dia meninggal tahun 94 Hijrah pada usianya 104 tahun. Panjanglah usianya, panjang, cecah sampai 100 tahun. Jadi Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Baik, kita fokus pada hadis kita. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat gembira. Farahan ni gembira, happy. Tapi tuan-tuan jangan bayang happy tu macam mana. Ada memang disebutkan dalam Quran banyaklah cerita tentang Allah happy dan seumpamanya. Tapi jangan bayangkan dan jangan takwilkan happy itu macam mana. Sebab dalam Al-Quran kan banyak cerita tentang mutasyabihat. Kan Allah bercakap dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa takliman. Kita pegangan Ahlussunnah wal Jamaah tak payah takwil. Tafwid, serahkan saja pada Allah, serahkan saja. Macam mana Nabi Musa bercakap dengan Allah? Allah bercakap macam mana? Itu tak payah takwil lah. Biarlah. Kalau kita takwil takut jadi terjesim. Takut menjisimkan Allah pula. Kan? So, ambil pendekatan untuk tidak takwil kan ayat tersebut. Ayat-ayat mutasyabihat ni biarlah ulama-ulama yang bahas, kita orang awam biasa sudah kan. Kita biarkan saja. Jadi kata Nabi SAW, lallahu asyaddu farahan, Allah sangat gembira bitaubati abdi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika mana hambanya nak bertaubat kepada Allah. Tuan, taubat ni, at-taubatu ruju'un ilallah. Maksud taubat itu sendiri adalah ruju'un ilallah, kembali kepada Allah. Dan taubat ini bukan bererti kita buat dosa baru kena taubat. Kan? Kita tak buat dosa pun kena taubat. Dan Nabi kan dia bertaubat dia 70 kali sehari. Ada riwayat kata 100 kali satu hari. So Nabi buat dosa? Tak, Nabi maksum. Nabi terpelihara daripada dosa. Tapi kenapa Nabi taubat sampai 70 kali ke 100 kali satu hari? Sebab taubat bukan bererti buat dosa baru taubat. Taubat ialah ruju'un ilallah. So sepatutnya kita perlu ada perasaan untuk bertaubat tiap-tiap hari. Dan taubat ini yang disebutkan oleh Allah awal mukadimah tadi dalam surah At-Tahrim ayat ke-8 yang kita bacakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini perintah Allah kepada orang beriman. Nama orang beriman, kita duk fikir wahai orang-orang beriman dah, takkan buat dosa lagi.
Kan betul tak? Wahai orang-orang beriman, taubatlah kamu, tubuh tu pula perintah amar, fi'il amar pula, perintah pada orang beriman. Tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah. Kalau kita fikir logik di akal kita, orang beriman nak taubat apa lagi, dia bukan kaki maksiat. Patutnya orang yang maksiatlah kena taubat pada Allah. Baru kita faham. Yang mana taubat itu bukanlah sebenarnya orang buat dosa. Taubat itu, ya orang buat dosa pun kena taubat juga. Tapi orang yang tak buat dosa juga boleh bertaubat kepada Allah dengan maksudnya ruju'un ilallah. Seorang yang bertaubat kepada Allah ini kembali kepada Allah setiap hari itu lebih baik. Seperti mana Nabi SAW buat 70 kali satu hari. Dan taubat yang sebenar, sebelum ni pun kita pernah bincang juga. Taubat yang sebenar yang dipanggil sebagai tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan taubat yang nasuha. Tuan, taubat nasuha ini ialah taubat yang bersih, suci, nasihat. Maksudnya memberikan kita ini kesan daripada taubat tu. Taubat yang kita buat pasti ada kesan. Pasti. Kalau taubat yang kita buat tidak ada kesan, so something wrong lah dengan taubat tu. Kena taubat lagi. Sebab tu bila disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan taubat, hanya ada 3 syarat saja. Pertama ialah an-nadmu, penyesalan, wa tarku, meninggalkan, wal azmu, berazam. 3 ni je. Taubat itu syaratnya ada 3. Pertama mesti menyesal, kedua meninggalkan dosa yang dia buat, kemudian berazam tak buat lagi dosa dia. Selesai. Tapi dalam hadis Nabi sebutkan hanya at-taubatun nadmun. Taubat itu penyesalan. Dah. Dalam satu riwayat, Nabi hanya sebutkan at-taubatun nadmun. Taubat itu penyesalan. Kenapa Nabi tak sebut at-taubatun nadmun wa tarkun wa azmun, tak sebut 3-3? Walaupun 3-3 itu syarat. Tetapi yang Nabi sebut dalam hadis tu hanya satu saja, taubat itu penyesalan. Sebab dia punya kuncinya adalah pada penyesalan tu. Macam Nabi sebut al-hajju arafah. Padahal kalau kita tengok haji rukun dia bukan Arafah saja. Haji ada wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, ada tahallul kan. Kemudian wajib haji mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Tapi yang Nabi sebut dalam hadis untuk haji, al-hajju Arafah. Haji itu ialah Arafah. Pasal apa? Pasal Arafah tu kunci dia. Siapa yang tak dapat Arafah, tak adalah haji tahun tu. So siapa pun mesti berwukuf di Arafah pada hari sedemikian 9 Zulhijjah. Sakit pun kena duduk berwukuf sana. Tu ada hospital dekat sana. Supaya mereka dalam Arafah tu ada hospital supaya orang boleh wukuf dekat situ. Sebab siapa tak dapat wukuf pada tahun tersebut, tak ada, kena tunggu tahun depan. So nak sebutkan bahawa Arafah tu kunci dia, utama dia. Walaupun lain-lain pun kalau tak buat tawaf itu pun boleh merosakkan haji kita. Sama, sebab itulah Nabi katakan bahawa at-taubatun nadmun, taubat itu ialah penyesalan. Sebab apa? Sebab paling utama adalah penyesalan. Sebab ada orang yang bertaubat tapi tak menyesal. Betul lah dia dah buat yang dua-dua lagi belakang tu. Meninggalkan dah buat, berazam pun dah buat. Betul? Sebab apa dia dah buat meninggalkan? Pasal tu cerita lama. Itu dulu lah Ustaz, bukan sekarang. Sekarang ni saya tak adalah buat lagi. Betul? Mana dia dah buat tak nombor 2? Dah. Tapi menyesal tak menyesal lagi. Nombor 3 berazam dia dah buat tak? Dah. Pasal apa? Pasal dia kata saya ni dah berusia lah Ustaz, takkan nak buat lagi dosa-dosa macam tu. Dah ada dah azam tu. Cuma yang tak ada pada dia ialah penyesalan. Ramai orang terlepas pandang ni. Ramai orang yang terlepas pandang buat penyesalan. Macam mana nak tahu menyesal tak menyesal Ustaz? Kalau kata betul-betul dia menyesal dengan dosa yang dia buat, maka dia tak akan cerita langsung tentang dosa yang dia dah buat pada dahulu. Ini cerita lagi ni. Saya ni bukan apalah Ustaz, ni cerita dulu lah Ustaz. Yalah dulu kan kita semua jahil Ustaz. Dulu saya cerita ni, saya tengok budak-budak ni minum arak, ya Allah, dulu Ustaz. Saya minum sebotol tak ada mabuk apa ada cerita. Padahal Bilal dah tu. Bukan Bilal sinilah cerita tempat lain ni kan. Tapi nak sebutkan apa? Dia dah bertaubat, tapi dia boleh cerita kepada orang lain tentang dosa yang dia buat. Orang tak tahu yang kau minum arak dulu. Kan? Sama macam dulu kita mungkin berjudi ke, kita mungkin apa-apa sajalah. Mungkin ibu-ibu ada ratu itu, ratu ini. Kenapa kita nak kena cerita pada orang tentang dosa yang kita buat? Kata dah bertaubat. So utama sekali yang bertaubat ialah penyesalan. Kalau betul-betul ada penyesalan, dia tak akan ceritakan pada orang tentang dosa dia. Sebab tu aib dia. Dia kena tutup.
Satu saya tak berapa berkenan bila ada orang yang datang ke, yelah mungkin figura lah, kita tak katalah selebriti saja. Siapa-siapa sajalah yang dipanggil untuk ceritakan balik tentang dosa yang dia buat kepada orang masjid. Apa faedahnya tuan? Dia bercerita kepada orang yang dah pergi masjid. Yang kita, dia pula bercerita tentang dulu saya ni tuan-tuan, dia cerita dia dulu. Apa jenis saya dosa tak buat? Apa? Apa yang nak diceritakan pada orang tentang bangganya kita tentang dosa yang kita buat? Tuan-tuan tak payahlah. Benda-benda yang macam tu kalau diceritakan balik buat apa? Walaupun dia kata bukan apa Ustaz, saya cerita tu untuk nak ambil ialah manfaat, tauladan supaya orang tak menjadi macam saya. Asal macam dia kenapa? Dia dah kira berjaya ke belum? Tak. Nak ambil contoh tauladan bukan menceritakan tentang diri sendiri. Penuh cerita tentang sirah Nabi, sirah para sahabat. Lagi banyak kita boleh cerita. Fudail bin Iyad, antara orang yang dulu merompak dan membunuh tu, nama Fudail bin Iyad hari ini popular. Tuan kalau yang belajar bab tasawuf, nama Fudail bin Iyad memang takkan terlepas lah. Siapa belajar tasawuf, nama tu memang akan paling top. Fudail bin Iyad adalah dulu satu orang yang bukan hanya merompak, tapi dia rompak dan bunuh. Sampai orang takut nak lalu dengan dia. Dia ada, orang semua jauh, takut. Sampai Allah bagi hidayah pada dia tuan-tuan. Dia nak merompak, dia dengar satu orang tengah baca Quran dalam rumah tu. Menangis dia. Kita boleh ambil cerita macam tu kan? Kenapa kita nak kena cerita pasal ni saya dulu tuan-tuan, saya buat gini-gini. Tuan-tuan jangan buat tau. Apa dia bernasihat? Memang nasihat macam tu boleh. Cuma untuk penyesalan dalam taubat tu tak kena. Kan? Tak kena. Sebab dia hanya nak menceritakan tentang apa yang dibuat dulu tu. Mana menunjukkan bahawa orang mungkin kata hebatnya dia dulu, dia minum arak, dulu dia buat tattoo dan seumpamanya. Itu saya rasa tidak berapa tepat dengan taubat. Itu antaranya lah. Dan saya sebutkan tadi banyak cerita-cerita lain yang kita boleh ceritakan. Walau hatta kepada anak sekalipun kita nak ceritakan, tak perlu. Kan? Kita cerita pada anak kita, Kak Long, janganlah jadi macam mak dulu. Kenapa mak dulu? Mak gini. Pada anak dia tak tahu pun kita siapa dulu. Sebab nanti bila dia dah besar, dia akan ungkit kita esok. Kan mak kata jangan buat, lah dulu mak pun buat juga. Macam mana dia tahu? Dah kita yang bocorkan rahsia tu. Itu rahsia kita, jangan bagi tahu pada orang yang tak tahu. Tuan-tuan, isteri, suami, sebelum kisah kita dengan suami kita, sebelum kisah isteri dengan suami, tak perlu diceritakan benda tu. Kadang-kadang ada orang diceritakan semua apa yang dia buat dulu tu. Zaman kanak-kanak pun dia cerita, zaman college dia cerita, zaman universiti dia cerita. Walaupun sebelum tu dia tak kenal pun suami dia sekarang siapa. Tapi sajalah dia cerita, bang, sebenarnya saya nak bagi tahu satu rahsia lah dulu. Dulu masa saya kat college belajar universiti dulu, saya ada bercinta dengan seorang sebulan gini. Padahal dia tak tahu pun. Memanglah hari tu mungkin baik, hari tu mungkin candlelight dinner senyum sajalah. Besok bergaduh pasal remote control je, nak tengok cerita. Seorang nak tengok Hindustan, seorang nak tengok Piramli. Gaduh memang pasal remote control. Lah jadi apa? Dia akan ungkit terus kisah yang semalam kau cerita tu. Kan? Engkau pun dulu sama dengan anak, dengan bulan ni, dengan college. Dia akan cerita gitu. Padahal dia tak tahu pun. Tentang ada rahsia yang perlu kita simpan, ada rahsia yang perlu kita cerita. Tak semua rahsia kita kena cerita. Kan? Kisah keaiban kita tak perlu cerita. Okey, jadi nak sebutkan bahawa kalau betul-betul bertaubat, kata Nabi, kata apa, para ulama berkaitan dengan penyesalan, Nabi SAW katakan at-taubatun nadmu. Taubat itu ialah penyesalan. Jadi daripada sudut perlu kita tahu, bila tanda kita menyesal ialah kita tak cerita lagi. Itu pertama. Mana taubat yang betul-betul kita dah diterima oleh Allah, tandanya adalah kita dah menyesal, tak cerita lagi. Dan tanda yang kedua, taubat kita berkemungkinan, kita tak katakan sebab siapa kita nak tahu taubat kita terima atau tidak. Akhirat nanti baru tahu. Tapi berkemungkinan taubat kita ada potensi untuk diterima. Pertama tadi adalah menyesal, tak cerita lagi dah siapa kita. Dan yang kedua, tanda ataupun taubat kita diterima oleh Allah berkemungkinan ialah dengan menambahkan amal saleh. Itu juga tanda kita punya taubat diterima oleh Allah. Ni dituliskan ataupun disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Ayat ke-68, 69 dan 70. Poin dia adalah pada nombor 70 itulah. Cuma 68 tu Allah sebutkan apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Orang yang tidak berseru ataupun seru bersama Allah itu Tuhan yang lain. Maksudnya bahasa mudahnya orang yang tidak mensyirikkan Allah.
Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, orang yang tidak bunuh manusia tanpa hak, tanpa sebab. Wala yaznun, orang yang tidak berzina. Dan kata Allah, siapa yang buat macam tu, maka dia akan diazab oleh Allah. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah, ayat 69. Allah akan gandakan azab tersebut di hari akhirat. Wa yakhlud fihi muhanan. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan hina. Itu ayat 68, 69. Baik, itu ancaman kan? Ancaman. Tapi masuk ayat ke-70, walaupun kita tengok tadi dosa tu dosa besar tu. Syirik pada Allah, bunuh manusia tanpa sebab, berzina. Itu besar. Apatah lagi kalau dosa-dosa yang kecil. Masuklah lagi juga dalam tu. Takkan Allah nak sebut semua kan. Tapi merangkumi. Yang besar-besar ni merangkumi semua. Cuma ayat ke-70 itu adalah ayat tabsyir. Ayat gembira. Yang mana kata Allah setelah ancaman-ancaman, Allah kata, illa man taba. Melainkan siapa-siapa yang bertaubat. So ada ruang lah untuk orang yang mensyirikkan Allah untuk bertaubat. Ada. Habis dalam ayat Quran yang Allah sebut tu, Allah tak mengampunkan dosa syirik tu, itu orang yang mati dalam keadaan syirik. Ini yang kena jaga. Orang yang mati dalam keadaan syirik, dia tidak akan diampunkan oleh Allah. Tapi siapa yang tahu kita mati besok macam mana? Itu yang kita kena jaga, kita punya jalan ni, supaya jalan kita lurus, tak mensyirikkan Allah. Kadang ada orang dia semayang-semayang, tapi masih lagi memegang dengan kepercayaan-kepercayaan khurafat. Itu syirik, tuan-tuan. Semayang-semayang tapi masih lagi pakai tangkal. Semayang-semayang pendinding dekat dalam rumah punya banyak. Semayang-semayang dekat kedai pelaris punya banyak. Syiriklah pasal apa? Kita telah menyamakan benda tu dengan kuasa Allah. Yang tu memberikan rezeki pada kita. Padahal Allah yang memberikan rezeki. Walaupun dia semayang. Takut macam tu kan. Walaupun dia semayang. Apatah lagi kalau kita katakan bahawa dia memang tak semayang. Tinggalkan Allah. Terus sembah kepada Tuhan yang lain. Itu lagi syirik lah. Memang lagi susah lah. Tapi kalau dia bertaubat sebelum mana dia meninggal dunia, ada tak ruang untuk dia kembali pada Allah? Ada. Illa man taba. Melainkan siapa yang mensyirikkan Allah, dia bertaubat. Melainkan siapa yang bunuh manusia, kemudian dia bertaubat. Melainkan siapa yang berzina, dia bertaubat. Itu 3 dosa yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan, ayat 68. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, Ustaz, lagilah boleh. Sebab ni paling besar dah ni. Kan? Dosa mencuri, taubat boleh. Cuma ulama bahaskanlah kalau dia melibatkan manusia, kena minta ampun, maaf dan pulangkan balik lah apa yang dia telah ambil. Macam tu je lah. Tapi Allah tak stop sampai situ. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Ada 3 nak kena buat tuan-tuan untuk taubat ni. Itu saya kata tadi. Yang pertama, kalau betul kita bertaubat, Allah terima taubat kita, penyesalan kena ada. Itu tanda. Yang kedua ialah menambahkan amal soleh, ialah berdasarkan ayat yang ke-70 ini. Melainkan orang itu bertaubat kepada Allah, kemudian dia beriman, wa amila amalan salihah, kemudian dia beramal dengan amalan yang soleh. So itu tanda dia Allah terima taubat. Sebab kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah Allah akan tukarkan dosa mereka menjadi pahala. So, barulah kita tahu. Ini berkemungkinan saja sebab apa? Kita tak tahu catatan amal kita macam mana besok. Cuma yang ini apa yang diajarkan dan diisyaratkan oleh Allah dan juga Nabi dalam hadis. So baru kita tahu berkaitan dengan taubat. Dia ada tanda-tanda diterima taubat. Tapi secara hakikat sebenar taubat diterima ataupun tidak, akhirat baru kita tahu. Tapi baik kita buat dulu tanda-tanda dia kan. Maksudnya kita buat sungguh-sungguh penyesalan dan juga banyakkan amal soleh. Baik. Selagi kita hidup, selagi itulah taubat masih terbuka. Ada 2 sahaja pintu taubat yang tertutup. Ada 2 sahaja peristiwa perkara yang menyebabkan pintu taubat tertutup. Pertama ialah ketika mana roh telah sampai di ghargharah. Yugharghir dia panggil. Dan Nabi sebutkan dalam hadis pintu taubat itu tidak lagi diterima oleh Allah selagi mana roh belum sampai di yugharghir ataupun ghargharah ni, sampai paras sini. Sebab tu dalam surah, tak ingat surah Yunus ke surah Hud ke tak ingat, Yunus tak silap saya, Fir'aun sebelum mana dia mati, dia bertaubat pada Allah. Fir'aun yang seganah-ganah orang tu, yang kita tengok cerita Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan paling tinggi. Kan macam-macam dia buat. Tapi penghujung hayat dia, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia bertaubat. Dan Fir'aun ni dia bertaubat. Selepas dia kejar Nabi Musa dan bagi Israel, lepas dah, dia duduk di tengah-tengah. Padahal tuan-tuan, dia dapat tengok mukjizat itu depan mata dia.
Tapi sebab ego kan, ego macam tu lah. Tak nampak tu dipanggil sebagai tidak ada musyahadah tau. Tak nampak kekuasaan Allah kat depan tu. Jadi dia pun lalu masuk lah. Masuk tu dengan harapan supaya dia sampai jugalah macam Nabi Musa dengan Bani Israel depan sana. Tiba sekali Allah tutup laut tersebut. Mati semua wajunuduhu. Mati tentera-tentera dia, tinggal dia tak mati lagi. Waktu tu dalam keadaan dia terkapai-kapai. Allah dah mula tarik nyawa dia daripada kaki. Dan roh kita ni tarik bermula daripada kaki. Keluar kok bubun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut roh tu keluar kok bubun. Cuma dia tarik daripada kaki tu, naik sampai ke lutut, naik sampai ke pinggang, naik sampai. Satu kalau tuan-tuan biasa tengok orang nazak tenat, dia orang akan pegang mana? Kaki. Kan rasa sejuk ke apa, macam itulah. Sebab apa dah mula, orang dah start tarik. Dan isyarat yang menunjukkan kuat orang tu nak pergi dah, orang yang nazak tenat tu dia akan pandang hanya satu arah saja. Itu saja dia. Dia takkan pandang tempat, kalau dia pandang tempat lain lagi tu belum lagi lah. Tapi biasanya dia akan pandang satu arah sebab waktu tu Allah dah buka hijab dia sikit untuk nampak tempat duduk dia. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Memang Allah buka mata dia untuk lihat. Ada malaikat yang datang. Kalau baik, malaikat rahmat dah datang. Kalau buruk, malaikat azab datang. Malaikat rahmat dia akan bawa kain kapan daripada syurga. Hanut, bau-bau wangian yang wangi daripada syurga. Kalau azab, dia akan bawa kain yang kasar, yang keras, bau-bauan yang busuk. Dia dah nampak tu. Okay? Barulah malaikat maut akan datang daripada arah kepala, dia akan cabut. Jadi macam tu. So tarik roh tu daripada kaki sampailah ke pinggang, sampailah ke dada, masih lagi pintu taubat terbuka. Tapi sampai dekat Ghargharah ini, tak ada lah. Habis, tutup pintu taubat. Tapi Fir'aun dia dah sampai dekat sini. Dah sampai dekat sini baru dia kata, aku beriman kepada Tuhan yang sama macam Bani Israel sembah. Ini dalam Quran tersebut. Itu pun ego lagi nak sebut nama Allah. Padahal dia tahu nama Allah tu Allah lah kan. Tuhan tu Allah dia tahu. Boleh dia kata aku beriman pada Allah. Boleh je. Tapi sebab ego. Dia kata aku beriman sama macam Tuhan Bani Israel tu. Tuhan Bani Israel Allah lah. Allah jawab lepas tu kan. Allah kata al-ana. Sekarang ni baru nak bertaubat pada Allah. Allah tak terima taubat dia. Sebab apa? Sebab dah sampai Ghargharah. Maka Allah jadikan Fir'aun itu sebagai satu pengajaran. Allah kekalkan badan dia, tak diterima bumi, dan Allah biarkan Fir'aun itu dilihat oleh seluruh manusia. Di Mesir lah. Sebenarnya yang pernah pergi Mesir mungkin dah pernah tengok Fir'aun tu. Saya tengok lah tuan, buat apa? Saya tengok lah, kena bayar tuan, mahal. Tapi nak sebutkan apa? Dia punya syarat tutup pintu taubat ialah roh telah sampai di Ghargharah. Pertama. Yang kedua, roh ataupun pintu taubat ditutup ialah ketika matahari terbit daripada barat. Tuan, matahari terbit daripada barat bukan kiamat. Matahari terbit daripada barat ialah tanda kiamat. Dia kena faham tu, beza tu. Kiamat memang hari Jumaat. Tapi matahari terbit daripada barat tak semestinya hari Jumaat. Yang Jumaat hanyalah kiamat. Habis dia kata kalau matahari terbit daripada barat bukan hari itu dah kiamat. Bukan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir ada menyebutkan tentang bab matahari. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tanda besar pertama keluar ialah matahari terbit daripada barat. Sebelum yang lain-lain ni keluar. Sebelum mana? Sebelum Dabbah, sebelum Dukhan, sebelum Dajjal, sebelum Ya'juj Ma'juj, sebelum Nabi Isa. Boleh jadi. Kita tak tahu, ni gaib. Ini teori para ulama saja. Dan ada juga sebagian ulama kata tak, matahari terbit daripada barat itulah yang ke-10 last kali. Tapi sebahagian ulama cenderung pada awal. Sebab kalau di ujung sekali, ramai orang boleh berkira-kira. Oh, lepas Dajjal, Ya'juj Ma'juj, lepas Ya'juj Ma'juj, oh kita kena bertaubat ni. So dia bertaubat. Tapi kalau tiba-tiba kata esok matahari terbit daripada barat, siapa yang get ready? Tak ada lah. Sebab tu Allah suruh get ready sekarang ni. Maksudnya ketika hidup ni kita kena get ready buat baik saja. Boleh jadi besok matahari terbit daripada barat. So bila matahari terbit daripada barat, pintu taubat bagi semua orang tertutup dah. Dan matahari itu dia akan keluar selama 2 ataupun 3 hari bentuk berjalan dia macam tu. Semua akan barat. Esoknya hari ketiga ataupun hari keempat Allah perintahkan dia untuk pergi balik ke timur. Jalan balik seperti mana biasa. Kadang ada orang yang tak perasan benda ni. Ada mungkin pengkaji alam akan mengatakan bahawa oh itu fenomena alam. Tapi kita bagi orang Islam, kita tahu bahawa
Itu tanda kiamat. Bukan fenomena alam lagi lah. So waktu tu ada ruang lagi untuk bertaubat? Tak ada dah. Sebab tu bagi orang yang mungkin hari ni kita jaga sungguh, jagalah sungguh, jangan terkehel. Dan bila matahari terbit daripada barat, jaga betul-betul iman kita, sebab selepas daripada itu akan lagi ujian yang fitnah yang besar akan muncul, iaitulah Dajjal. So siapa yang ikut Dajjal selepas matahari terbit daripada barat, mana ada ruang lagi untuk taubat pada Allah? Tak ada dah. Itu yang Nabi kata bila Dajjal keluar, kau kena sembunyi dekat rumah, ikat isteri dan anak-anak di dalam rumah, di tiang-tiang rumah. Sebab waktu tu sangat-sangat mahal iman tu. Tapi berapa ramai orang yang ikut Dajjal. Berapa ramai orang ikut Dajjal. So itu antara menyebabkan pintu taubat telah pun tertutup ketika mana matahari terbit daripada barat. Baik, itu baru awal mukadimah tuan. Belakang ni sikit je kita habiskan, sikit je nak sebutkan tentang hadis ini. Saya nak cerita pada awal tu tentang taubat tu dulu, tapi belum cerita tentang farahan tu, belum cerita tentang kegembiraan Allah tu. Okey, kita masuk. Dan sebab tu Nabi sebutkan lallahu asyaddu farhan bi taubati abdi hina yatubu ilaih. Fokus kita betul pada taubat tadi. Tapi kita nak bagi tahu juga bagi kita yang bertaubat kepada Allah, yakin dan percayalah Allah sangat gembira dengan orang yang nak pergi bertaubat kepada dia. Sangat gembira. Asyad ni gembira macam mana? Nabi gambarkan seseorang yang dia membawa tunggangannya di dalam ataupun di tengah-tengah pasir, padang pasir yang luas. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Nabi mula cerita pada para sahabat. Nabi kata pada para sahabat tadi, wahai para sahabatku sekalian, Allah sangat gembira kalau ada orang nak taubat pada dia. Sangat gembira tu macam mana? Nabi ceritakan kepada sahabat, gembiranya Allah ialah seperti mana orang yang membawa tunggangan dia di dalam padang pasir yang luas, tiba-tiba fanfalatat minhu. Kemudian dalam keadaan terlepas dia punya tunggangannya itu. Unta lah kita panggil, unta. Tengah-tengah berjalan di padang pasir tu tiba-tiba terlepas unta tu. Lari tu sebab mungkin padang pasir ada ribut dan semua, terlepas. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabu. Di atas unta tu ada makanan dia, ada minuman dia, ada pakaian dia, ada peralatan semualah. Macam kereta lah tuan-tuan, kereta. Dalam kereta kita ada beg, ada handphone, ada semua ada. Tengok-tengok dekat R&R, kita berhenti kejap, pergi toilet, semayang, keluar balik toilet, tengok kereta tak ada. Dalam tu lah ada handphone, dalam tu lah ada pakaian, bagaimana semua. Kita jadi apa tuan? Panik lah. Kanan highway, kiri highway, nak gimana? Macam tu umpamanya. Kalau saya bagi contoh unta tadi, tuan-tuan mungkin tak faham lah, tuan-tuan tak naik unta. Naik kereta. Jadi kata Nabi SAW, bila mana satu orang itu dibawa unta tu, nak cerita tentang kegembiraan Allah ni. Bawa unta, kemudian dia bawa unta tu terlepas, unta dia dah berlari entah ke mana tak tahu. Kata Nabi, fa'isa minha. Dia pun cari kiri kanan, akhirnya dia pun putus asa nak cari. Nak cari macam mana tuan? Nak cari macam mana di padang pasir yang sangat luas, tak nampak. Kalau nampak mesti dah nampak dah jarak jauh. Mungkin kepala dia dah nampak dah. Tapi tak nampak langsung. Mana pergi unta dia ni? Macam kita barangkali mungkin di R&R tadi, handphone tak ada. R&R pula tak ada orang, mungkin kita berhenti sekejap pukul 12 malam nak semayang ke tahajud pukul 1 pagi, tak ada orang. Kiri highway, kanan highway. Panik lah, pergi kiri kanan, tak tahu nak buat apa. Fa'isa minha, akhirnya dia pun putus asa. Fa'atas syajaratan. Dia pun berhenti dekat sebuah pohon. Kita pun mungkin rehat je lah kat bawah pondok ke bagaimana semua kan, rehat. Fikirkan macam mana nak buat. Dia pun sama, dia pun pergi bawah pokok tu. Dia pun fikir macam mana aku nak buat ni. Atas tu macam-macam kelengkapan ada. Fikir. Fattaja'a fi zilliha. Sehingga dia tertidur kat bawah pokok tu. Fikir, tertidur. Tentang bila tertidur tu, tidur lama lah. Tak adalah lama tu lama sangat. Tapi tertidur lah, rehat. Penat kan, cari tertidur. Bila tidur tu, qad aisa min rahilatihi. Sebab dia putus asa dengan dia pencarian tentang tunggangan dia ataupun unta dia. Fabaina huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatun indahu. Dia tidur tadi sebab penat, tadi sebab cari dia punya tunggangan. Bila dia bangun daripada tidur, celik je mata, qa'imatun indahu. Tiba-tiba dia tengok unta di hadapan dia dah. Apa dia rasa? Lah, seronok lah tuan. Tadi dia cari tak ada. Tuan mungkin tak faham pasal unta ni kot. Baik, saya bagi contoh yang lain. Tuan pergi ke mall. Zaman kita mall lah kan, pergi mall. Mall ni dia ada tingkat-tingkat dia. Ada basement 1, basement 2, basement 3.
Tuan-tuan, kita masuk basement satu, parking. Semua parking ni bentuknya sama. Kita pun masuklah dalam. Tadi kita masuk dalam basement satu, kita tak perasan nombor berapa, tingkat berapa sebab kita duduk main handphone. Contoh. Saya nak buat cerita ni bagi nampak. Kita pun keluar pergi, maksudnya masuk ke dalam mall, beli barang 1 jam, 2 jam, dah 2 beg dah pakai apa semua, kita pun nak pergi balik kat kereta kita. Kereta kita di basement satu. Tapi kita duk bayang kereta kita di basement 2. Dia pun bawa dia punya plastik tu, pergilah dekat lift, pergi tekan basement 2, turun bawah. Bila turun bawah, kan saya kata sama, dia punya parking lot sama semua. Dekat bawah tu semua sama. Dia pun keluar daripada lift nak pergi dekat tempat dia punya kereta. Dia dapati bahawa tempat kereta yang diparking tadi telah bertukar menjadi kereta lain. Tadi dia bawa kereta kelisa. Tiba-tiba dia tengok kereta parking dia tu Mercedes. Dia kata, sudah. Siapa pula tukar kereta aku? Ada orang bagi hadiah ke apa? Dia pun try tekan jugalah. Kunci kereta remote dia tentang betul-betul jadi Mercedes. Tengok tak boleh. Rupanya dia dapati kereta dia dah hilang. So dia rasa kereta dia hilang. Dia tahu tak kereta dekat basement satu? Tak tahu. Kita yang create cerita ni kita tahulah. So dia rasa macam, mana kereta aku ni? Dia pergi kiri kanan. Tak tahu. Macam tadi lah. Kiri kanan tak tahu nak pergi mana. Last kali putus asa, dia pergi jumpa dengan security. Suruh security check. Dia kata, tuan tolong check CCTV ni dekat parking kereta ni. Saya nak tengok siapa yang alih kerja saya ni. Siapa yang ambil kerja saya ni. Dia pun check. Bila check tengok, dia kata, tuan, daripada buka mall tadi sampai sekarang memang Mercedes tu yang duduk situ. Tak ada kereta awak kelisa, dia kata. Betul ke parking dekat basement 2 ni? Betul, saya yakin dekat basement 2 ni. Cuba awak pergi tengok basement 1 ke, basement 3 ke. Dia pun pergi. Dia pergi tuan-tuan. Naik ke basement 1. Dia pun keluar kat lift. Tempatnya sama. Dia dapati kereta kelisanya masih ada dekat situ. Siapa rasa dia? Lega lah tuan-tuan. Sampai dia pun tak ingat beg plastik yang dia tadi tu kat mana. Dia pun terlepas dah tak tahu ke mana dah beg plastik tu. Sama macam laki-laki ni tadi. Bila dia rehat, dia dah tak tahu nak cari kat mana dah unta dia. Maknanya terlalu gembira lah kan. Orang yang dapat kereta terbalik. Yelah kereta pinjam mak punya. Contohlah. Dia dapat balik, lega rasa. Sampai tak ingat dah kat mana beg plastik tadi sebab dia dah dapat balik kereta dia. So laki-laki yang duduk di bawah pokok tadi dengan sebab dia letih mencari unta dia dan akhirnya tak tahu nak buat apa, dia pun tertidur. Bila dia bangun daripada tidurnya, maka dia tengok dia punya tunggangan dia qaimatan indahu. Duduk dekat sebelah dia, kat depan dia tu. Tiba dia nampak saja unta dia, ya Rabbi Rasulullah, fa akhadha bi khitamiha, dia pegang tali kekang dia. Dia pegang tali kekang belakang tu, jangan bagi lari. Summa qala min syiddatil farah. Sambil dia menyebut satu perkataan dalam kegembiraan, dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau lah hamba aku. Akulah Tuhan kau. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Tuan faham tak dia cakap apa? Dia kata, wahai Tuhan, engkau lah hamba aku. Akulah Tuhan kau. Dia tersilap cakap kerana terlalu gembira. Sepatut dia kena sebut, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Wahai Tuhan, engkau lah hamba aku, engkau lah Tuhan aku, akulah hamba engkau. Sepatut macam tu. Tapi sebab syiddatil farah tadi tu, Nabi nak gambarkan betapa gembiranya Allah. Nabi katakan bahawa orang ini tersalah sebut. Dia mengatakan, wahai Allah, engkau lah hamba aku, akulah Tuhan. Dia tersilap kata. Tersilap kata tak apa tuan-tuan. Tapi moral dekat hadis ini, moral of story apa dia? Nabi nak bagi tahu Allah lebih gembira daripada orang yang jumpa balik unta dia sekiranya ada hamba dia nak bertaubat kepada dia. Itu je moral of story tu. Nak sebutkan bahawa kita kenalah mengejar kegembiraan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ni. Allah jadi gembira dengan sebab kita bertaubat kepada Allah. Lebih gembira daripada orang yang jumpa unta dia balik. So mustahil kita akan biarkan saja benda tu. Sebab itulah saya sebutkan awal mukadimah tadi, taubat bukan bererti orang buat dosa sahaja. Tetapi taubat ialah ruju'un ilallah. Taubat ialah mesti kita kembali pada Allah walaupun kita tak buat dosa. Carilah masa barangkali mungkin kita boleh istighfar pada Allah. Barangkali mungkin kita nak bermunajat kepada Allah. Itu juga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum tidur, mungkin selepas Isyak, ambil masa untuk kita kembali pada Allah. Ya Allah, astaghfirullah. Kenangkan balik apa yang kita dah buat pada setiap satu hari tadi, daripada pagi sampai malam. Maka itulah menunjukkan kita telah pun bertaubat kepada Allah dan yakinlah Allah sedang gembira kepada kita
sebab kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu hadis kita pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan berkaitan dengan taubat dan juga kegembiraan Allah kepada hamba dia yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah pada kuliah akan datang hari Rabu, Selasa lah. Selasa ke Rabu tak ingat. Nanti malam insya-Allah minggu kedua kita akan sambung balik tentang kisah Ashabul Rasul, iaitulah karangan Syekh Mahmud Al-Misri berkaitan dengan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Insya-Allah kita jumpa nanti malam. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datangkan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Gunakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.